Ya, itu dia nasihat tentang vaksin dan juga lebih penting sekarang ini kita nak bercerita tentang pengambilan ubat dan juga pemberian ubat yang tepat untuk kanak-kanak melihatkan kepada sifat anatomi kanak-kanak itu yang berbeza dengan orang dewasa. Maka dalam terma perubatan, pemberian ubat dan juga perubatan itu amat berbeza sekali dengan orang dewasa. Jadi hari ini untuk slot pertama ini mungkin akan membantu ibu bapa di luar sana yang mungkin mempunyai masalah untuk memberikan ubat untuk anak-anak anda. Jadi hari ini di studio kami bawakan seorang tetamu untuk berbincang berkenaan bagaimana pengambilan ubat yang selamat untuk kanak-kanak, iaitu Toh Ching Chiang selaku Pegawai Farmasi, Seksyen Farmasi Pesakit Dalam, Jabatan Farmasi Hospital Tunku Azizah Hospital Wanita dan Kanak-kanak. Apa khabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Okey tuan, kalau kita nak bercakap tentang pemberian ubat ya yang betul untuk kanak-kanak ini, secara asasnya apakah perkara yang perlu diketahui dalam kita memberikan ubat untuk kanak-kanak? Mungkin ada yang di peringkat bayi ataupun di peringkat kanak-kanak yang sedang membesar ataupun yang sedang meningkat remaja. Jadi apakah konotasi pemberian ubat yang betul, yang sesuai untuk diberikan? Okey, selamat pagi ya. Kita tahu dari segi sepanjang proses pembesaran kanak-kanak semestinya diarangkan tidak akan terlepas daripada menghadapi penyakit sebenarnya kan. Ya. So seperti orang dewasa juga mereka perlukan ubat untuk merawat penyakit mereka. So ibu bapa sebenarnya memainkan peranan sangat pentinglah dalam pengubatan kepada pesakit ya. Dan ibu bapa sentiasa berasa bimbang kalau anak dia sakit. Bukan sahaja bimbang setakat dia punya kesihatan, tetapi juga cara pengambilan ubat tu dia agak mencabarlah kepada ibu bapanya. Dan keselamatan pengubatan ni adalah sangat penting kita kirakan sebab kanak-kanak ni lebih terdedah kepada risiko untuk mendapat kesan yang tidak diingini jika berlakunya kesilapan pengubatan itulah. Dan kita tahu dari segi keadaan fisiologi dan juga kematangan organ pesakit dia berkembang dari peringkat usia dia ya. Dan ia mempengaruhi sebenarnya kadar perkumuhan ubat-ubat tersebut. Ya. So jika berlaku kesalahan dari segi pemberian ubat tu, dia akan menyebabkan ubat tu terkumpul. Dan kesannya ialah kesan toksik lah dan juga kesan sampingan daripada ubat tersebut. Dan biasa kita dengar daripada ada gangguan dari segi fungsi buah pinggang, dari segi fungsi hati dan sebagainya. So kita dekat program perkhidmatan farmasi Kementerian Kesihatan selalu mewawarkan konsep 5B ya. Dia tidak sepatutnya diamalkan oleh anggota kesihatan sahaja, malah perlu diperluaskan kepada setiap lapisan masyarakat. Ya. Apa yang kita katakan sebagai konsep 5B ini ialah dia merangkut 5 betul. 5 betul maksudnya pesakit yang betul, ubat yang betul, dos yang betul, cara pengambilan yang betul dan juga masa pengambilan yang betul. So kalau untuk pesakit kanak-kanak ni kita susah untuk menerapkan benda ni sebab mereka tak faham kan. So sepatutnya konsep ni kita terapkan kepada ibu bapa dan juga penjangka pesakit so that diorang faham dan dia make sure ubat yang diberi kepada pesakit itu adalah betul. Okey. Maksudnya sekarang ni kita dah tahu dah apakah keperluan sebagai ibu bapa memberikan ubat kepada kanak-kanak tersebut, tapi untuk mengetahui dengan lebih lanjut apakah cara yang sesuai untuk diberikan kepada anak-anak ini, mungkin Tuan boleh kongsikan dari sudut psikologinya bagaimana untuk kita memudahkan kanak-kanak tersebut mengambil ubat-ubatan diperlukan oleh badan mereka. Okey. So kita tahu dari dekat pasaran sekarang ni ada banyak jenis formulasi ubat-ubat sebenarnya dan biasanya ubat-ubat yang khas untuk pesakit kanak-kanak ni ialah dalam bentuk sirap yang kita biasa jumpalah, bentuk sirap, dan sirap perlu dibancur dan diberi kepada pesakit. Dan selain pada sirap kita ada juga dalam bentuk serbuk yang sedia untuk dilarutkan dalam air dan diberi kepada pesakit, dan juga tak kurang kita ada suppository. Dia sejenis ubat dalam bentuk peluru yang boleh dia bukan untuk dimakan ya, dia untuk dimasukkan kepada tubuh pesakit jika kes-kes kecemasan lah. Dan untuk yang biasa kita jumpa tu ialah sirap lah. Sirap kan kita nak jumpa sirap dalam bentuk sirap ataupun suspension dan kita perlukan picagari. Dia kata picagari ataupun cawan penyukat untuk diberi kepada pesakit. Tujuan penggunaan ini ialah untuk kita dapatkan dos yang tepat. Dengan menggunakan picagari ataupun cawan penyukat lah. Dan biasanya kita syorkan picagari ataupun drop tu kepada pesakit bayi ataupun pesakit yang tidak berupaya untuk minum melalui ataupun dengan menggunakan cawan. Tapi kalau pesakit yang lebih besar yang boleh minum dengan cawan, kita syorkan dengan menggunakan cawan penyukat yang ada sukatan yang betul lah. Dan di sini saya ingatkan kepada ibu bapa jugalah, jangan sesekali kita sukat ubat tersebut dengan sudu.
Sudu teh, sudu besar. Sebab sudu di berlainan sukatan sebenarnya dan dia tidak memberi sukatan yang sebenarnya kepada pesakit. Dalam hal ini juga keperluan untuk menggunakan peralatan yang betul seperti disebutkan picagari itu adalah sesuatu yang perlu dalam kita menilai sebab pemberian ubat itu juga mengambil kira tentang faktor berat tubuh badan bayi itu dan juga umur dan juga usia bayi itu. Jadi apakah antara faktor-faktor penilaian dalam kita menilai pemberian ubat yang sesuai kepada kanak-kanak ataupun bayi? Okey, pemberian ubat yang sesuai kita tengok pada umur pesakit lah. Kalau macam saya sebut tadi, kalau pesakit yang kecil macam baby semua tu kita syorkan untuk dapatkan ubat dalam bentuk cecair. Tapi kalau pesakit yang lebih besar dalam berumur 10 tahun ke atas, mungkin mereka boleh menelan pil. Dan pada masa tu jika pengiraan dos berdasarkan berat badan itu memadai untuk dia ambil ubat dalam bentuk pil, dan kita asyorkan untuk ambil pil lah yang lebih senang untuk dimakan sebenarnya. Adakah terdapat penggunaan cara yang berlainan selain daripada peralatan yang disebutkan sebentar tadi untuk membantu kanak-kanak mengambil ubat-ubatan yang diperlukan? Okey, selain pada alat yang saya sebutkan tadi, sebenarnya ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam pemberian ubat kepada anak-anak, sebab ibu bapa adalah ataupun penjaga adalah orang yang paling dekat dengan pesakit dan mereka lebih memahami pesakit sebenarnya. So approach patient dari segi psikologi, mereka ibu bapa mesti bersikap positif, memberi ayat-ayat pujukan yang positif, dorongan yang positif kepada kanak-kanak supaya kita tidak menyebabkan mereka jadi fobia untuk makan ubat. Okey, itu antara satunya. Dan selain pada itu, pilihan ubat sebenarnya ibu bapa boleh tanya ataupun mendapatkan nasihat daripada doktor ataupun ahli-ahli farmasi dari segi pilihan ubat dia. Okey, bagi pesakit yang dia boleh memilih perasa ubat dari sirap, dia ada perasa oren, perasa strawberry, vanila ataupun sebagainya. Tapi kalau untuk pesakit yang memang sangat sukar untuk makan ubat, maka nasihat daripada doktor ataupun ahli farmasi pula boleh didapatkan daripada ibu bapa ialah adakah formulasi lain pada ubat yang sama tu berada di pasaran. Contohnya daripada pesakit perlu makan 3 kali sehari, dia sebenarnya boleh makan 2 kali sehari pada formulation yang tertentulah. Sering berlaku anggapan bahawasanya pengambilan ataupun pemberian dos ubat-ubatan kepada golongan kanak-kanak ini adalah separuh daripada dos dewasa. Jadi bagaimana untuk memperbetulkan anggapan ini dan adakah anggapan itu benar kalau mengikut kepada sukatan pemberian ubat yang sebetulnya? Okey, so yang ini adalah anggapan yang salah sama sekali lah. Yang biasa yang masyarakat atau orang umum menganggap bahawa dos pesakit kanak-kanak adalah separuh daripada dos dewasa. Itu adalah salah sebab kita tahu pengiraan dos pesakit kanak-kanak adalah 100% berdasarkan kepada berat badan mereka. So tak semestinya kalau separuh pada dos tu ataupun suku daripada dos tu adalah bersamaan dengan dos kanak-kanak. Tetapi dia kalau kita kira dari segi berat badan dan ubat tu tiada dalam pasaran yang dalam bentuk sirap ataupun suspension, maka dengan nasihat doktor ataupun ahli-ahli farmasi, ubat tu boleh dikerat dan dihancurkan dan diberi kepada pesakit. Tapi itu bergantung kepada atas nasihat ataupun pengesyoran daripada ahli-ahli farmasi ataupun doktor lah. So tapi anggapan tu tak boleh dibuat. Macam kata contoh, anak dia 4 tahun, seorang 2 tahun seorang dia halfkan dos di anak dia 2 tahun. Tak boleh. Sebab dia memang pengiraan umur. Yes, dia memang pengiraan tu berasal memang 100% kepada berat supaya kita dapat dos yang paling tepat untuk pesakit. Okey. Yalah, kalau nak cerita pasal kanak-kanak ni, masalah mereka tak faham situasi mereka dan juga kenapa ibu bapa mengarahkan mereka, meminta mereka untuk makan ubat tersebut. Jadi ada sesetengah ataupun sebuah institusi kekeluargaan itu kanak-kanak itu tidak dapat dikawal, tidak kiralah dengan apa cara sekalipun, dengan dari sudut psikologi dan sebagainya untuk memberi ubat pada kanak-kanak. Jadi adakah is it advisable, bolehkah untuk ibu bapa tersebut membawa anak-anak mereka ke klinik ataupun ke hospital untuk meminta bantuan doktor untuk memberi ubat kepada kanak-kanak mereka? Adakah ini satu keperluan ataupun sebenarnya tidak? Sebenarnya tidaklah. Sebab kita tak ada macam kebiasaan macam tu yang kata parents tak boleh nak bagi ubat dan dihantar, kecuali pesakit tersebut memang berada pada tahap kritikal yang memang diperlukan. Biasanya pesakit diwarded ke hospital adalah untuk kita nak pantau dia punya keadaan pesakit, dan pada masa yang sama diperlukan ubat untuk ubat suntikan daripada ubat makan supaya mendapat kesan yang lagi cepatlah. Okey. Nak tak nak kena belajar pujuk jugalah. Betul. Ini yang payahnya sebab kalau nak kita pujuk anak-anak kecil itu satu kesukaran juga
juga. Tapi yang lebih pentingnya adalah kalau disebutkan tadi mungkin ada ubat-ubatan yang dikerat ataupun yang disimpan separuhnya. Jadi bagaimana nak memastikan ubat-ubatan yang berbaki ataupun yang berlebihan itu tidak disimpan di tempat yang boleh menyebabkan kualiti ubat itu akan menjadi berkurangan ataupun ubat-ubat itu tidak akan menjadi berkesan sekiranya tidak disimpan dengan cara yang betul. Jadi apakah antara kaedah penyimpanan yang tepat? Okey, dari segi kaedah penyimpanan ni setiap kali ubat dispen melalui kaunter farmasi memang kita akan nasihat kepada pesakitlah mana ubat yang perlu disimpan dalam peti dan mana yang tidak perlu disimpan dalam peti, dan juga kestabilan ubat-ubat yang kita bagi kepada pesakit itu ditahan berapa lama. So biasanya kita ambil contoh sebagai sirap antibiotik. Selepas bancuh biasanya ditahan dari 5 hari hingga 10 hari. So atas jenama tertentulah. So kita ikut arahan ataupun sisipan bungkusan yang berada di dalam kotak ubat tersebut, dan selepas bancuh biasanya di mana mereka perlu disimpan. Biasanya kalau macam contoh sirap yang telah dibancuh, biasa kita recommend untuk simpan dekat dalam peti sejuk untuk mengekalkan kestabilan ubat dia, kestabilan dan juga keberkesanan ubat tersebutlah. Dari segi penyimpanan juga yang macam biasa kita kata cuba elakkan daripada kena elakkan daripada cahaya matahari dan juga tahap kelembapan yang terlalu tinggi. Sebab kalau ubat tu diganggu dari segi kestabilan dia, maka keberkesanan ataupun efektif ubat tu akan terjejas jugalah pada masa yang sama. Yang penting jangan simpan dalam kereta sebab betul, ubat cair panas. Ya betul. Okey, ini kita kongsikan kepada anda lah apa yang anda sedang saksikan ini antara bagaimana sebenarnya ibu bapa di rumah cuba untuk memberikan ubat kepada kanak-kanak mereka. Mungkin situasi ini tidak sama untuk daripada satu keluarga ke satu keluarga yang lain, dan juga struktur botolnya itu mungkin tidak sama juga. Jadi mungkin sedikit tip lah daripada Tos sendiri, bagaimana sebenarnya untuk ibu bapa memastikan pemilihan ubat yang sesuai untuk kanak-kanak mereka, sebab kadang-kadang kanak-kanak ini dia demam sesama biasa je, tidak perlu pun sebenarnya untuk ke klinik, kerana ini akan menambahkan kos untuk ibu bapa tersebut. Jadi pergi ke farmasi adalah antara alternatif yang lain. Jadi panduan untuk ibu bapa ini memilih ubat-ubat yang sesuai untuk berat badan mereka dan juga usia anak-anak mereka. Sedikit daripada Tos sendiri. Okey, pada pandangan saya kalau kita nak bagi ubat kepada pesakit ni, jangan kita buat keputusan sendiri tanpa rujuk kepada mana-mana profesional lah. Yang biasa kita bimbang ialah sebenarnya ibu bapa tu diingatkan pesakit anak-anak dia ada just demam, tapi sebenarnya simptom gejala tu sama, tapi penyakit tu berlainan. So biasanya kita recommend kalau rasa macam dia bukan sekadar gejala yang kita sebutkan tadi, sepatutnya kita rujuk kepada doktor ataupun ahli-ahli farmasi yang terdekat untuk mendapatkan nasihat yang sepatutnya lah. Dan kita cuba elakkan daripada berkongsi ubat. Macam contohnya sebelum ni abang dia sakit ataupun demam, kita simpan ubat tu, dan adik dia pula sakit, kita keluarkan ubat tu untuk bagikan. Kadang-kadang sebab disebabkan tindakan ini dia sebenarnya melambatkan proses rawatan kepada pesakit sebenarnya, dan juga menyebabkan kesan-kesan yang seterusnya yang tidak diingini lah sebenarnya. Saya tertarik apabila melihat beliau video tadi, ibunya itu mengajar anaknya untuk menelan pil ataupun ubat-ubatan itu. Jadi pil training ini mungkin amat sesuai. Di peringkat manakah sesuai untuk kita mengajar kanak-kanak itu cuba untuk menelan pil ataupun dalam bentuk tablet ataupun kapsul. Jadi di peringkat manakah yang paling dirasakan sesuai? Biasanya kita tengok dari segi individual jugalah. Biasanya umur kita rasakan macam 8 tahun ke atas, dan biasanya pesakit yang telah boleh memahami dari segi pengambilan ubat tu, dan kita syorkanlah untuk mengambil ubat yang tablet tu. Biasanya 8 tahun ke atas pesakitnya. Antara ubat pil dan juga cecair, mana satu yang keberkesanannya lebih pantas untuk kanak-kanak terutamanya? Okey, sebenarnya pil dengan ataupun sirap ni dia tak ada beza dari segi keberkesanan, asalkan dos dia dikira atas berdasar kepada pesakit, berat badan pesakit sebenarnya. Kesan tu adalah sama. Ya. Jadi ini satu perkara yang cukup baik juga, kerana sering dinasihatkan khususnya ubat-ubatan antibiotik perlu dihabiskan ataupun perlu mengikut kepada tempoh masa yang telah pun ditetapkan. Sekiranya berlaku satu tempoh, contohnya ada jeda masa yang mungkin satu hari itu tidak mengambil ubat, esok baru nak ambil ubat kembali. Jadi apakah nasihat pakar farmasi dan juga doktor dalam menilai kepada penjadualan ubat kalau mungkin tertinggal, apa yang mungkin boleh dilakukan? Okey, dari segi ketinggalan ubat tu kita tengok atas berapa lama tempoh pesakit itu tertinggal ubat dia. Contoh katakan ubat tu sepatutnya ambil 2 kali sehari. Pagi terlupa ambil, tapi lepas 2-3 jam baru dia terperasan, boleh kita recommend untuk pesakit ambil balik, ganti balik dos yang pagi tadi. Tapi kalau katakan dia
perasan pada sebelah petang dah berdekatan dengan dos yang seterusnya, maka kita just avoid je yang dos yang pertama tu, kita just makan dos yang malam tu, dan pada malam tu jangan kita tambah pula yang dos yang pagi. Itu adalah pemikiran yang salah lah sebenarnya. Kalau macam yang tertinggal terlalu lama, kita just avoid je dos yang pertama. Tapi yang paling bagusnya adalah kita nak kepatuhan pada ubat lah. Maksudnya 2 kali sehari, maksudnya kena makan 2 kali sehari juga. Jangan sampai kita tertinggal ubat dan baru kita nak fikir sama ada kita nak tambah ke tak untuk dos yang seterusnya. Satu lagi untuk ibu bapa di luar sana, sekiranya mereka ingin memberi ubatan yang berlainan, sebab daripada tadi kita berbincang berkenaan pil dan juga sirap sahaja, tapi kanak-kanak ni ada banyak penyakit lain, contohnya masalah asma, masalah bernafas dan sebagainya. Itu pun kira ubat juga, vaksin dan sebagainya. Betul. Juga perlu diberi perhatian oleh ibu bapa di luar sana untuk memberi ubat-ubatan ini kepada anak-anak mereka. Jadi mungkin di kesempatan ini tip-tip yang juga boleh dikongsikan oleh Mr. Toh sendiri. Okey, macam yang Syuhaidah sebutkan tadi ialah pesakit asma. So kita tahu pesakit asma mereka perlu menggunakan ubat sedut. So kalau ubat sedut budak-budak memang tak pandai untuk koordinasi tersebut kan. So dekat pasaran memang kita dah ada kita ada alat bantuan yang mana kita panggil sebagai spacer. So spacer tu dia cuma perlu disambungkan kepada alat ubat sedut tu dan diberi kepada pesakit dengan cara yang lebih senanglah. Dan mereka hanya perlu letak di depan mulut dan hidung pesakit dan mereka hanya bernafas macam biasa. So yang tu antara mereka cipta ataupun daripada company pharmaceutical yang memberi kesenangan kepada pesakit asma untuk mendapatkan rawatan meter dose inhaler MDI lah. Okey. Satu puasan yang baik juga. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Toh Chin Chiang, Pegawai Farmasi Seksyen Farmasi Pesakit Dalam Jabatan Farmasi Hospital Wanita dan Kanak-kanak Hospital Tunku Azizah Kuala Lumpur, kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Baik, Syu, kita akan ke Pulau Pinang.